Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 6. Seorang bekas Perdana Menteri antara individu yang akan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi membantu siasatan menghubungi perjanjian kerajaan yang ditandatangani dengan Spenco Sdn Bhd pada 1990-an. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, semua individu yang terlibat dalam membuat keputusan memberikan kontrak mengendalikan perolehan dan pengurusan fleet kenderaan kerajaan itu akan dipanggil. Ini termasuk Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu. So we will call whoever, not only whoever, the decision maker at that time who decided to give the project to Spenco. So as I said, that the history of the company being given the contract is one of the concern in our investigation. Termasuk Perdana Menteri? Whoever. Takkan salah siapa-siapa pun. At that time? At that point in time, because historically, katalah benda ni year 1998 ke 99, I don't know, I can't remember. So whoever involved at that time, if there's a necessity, we will call them. Bulan lepas, Azam berkata agensi anti rasuah itu akan memanggil beberapa individu termasuk seorang bekas Menteri Kewangan, seorang ahli perniagaan dan pegawai-pegawai kanan kerajaan bagi membantu siasatan berhubung kontrak bernilai 4.5 bilion ringgit untuk mengurus armada kenderaan kerajaan. Azam yang mengesahkan SPRM telah menyebut kediaman ahli perniagaan itu dan 4 syarikat dilaporkan berkata terdapat senarai panjang individu yang akan dipanggil. Beliau berkata SPRM mahu menyiasat mengapa syarikat itu diberi tugas menguruskan kenderaan kerajaan. SPRM juga sedang meneliti bagaimana Spenco mendapat kontrak itu walaupun syarikat lain yang menerima surat niat daripada Kementerian Kewangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian kerajaan dengan Spenco merugikan negara. Katanya tindakan dan sikapnya keras terhadap Spenco sejak beliau menjadi Menteri Kewangan pada 1990-an. Tetapi beliau tidak dapat membuat apa-apa ketika itu kerana tiada iltizam politik untuk bertindak. Nombor 5. Krisis di dalam Bersatu sedang memuncak. Ia membabitkan dua pemimpin Bersatu yang gagal memenangi kerusi Parlimen dalam pilihan raya umum ke-15. Penyokong kedua-dua kumpulan menuduh bahawa pesaing mereka telah berjumpa dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kumpulan penyokong Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mendakwa Setiausaha Agung Parti Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang datang menemui PMX, manakala penyokong Hamzah mendakwa Azmin dan Timbalan Presiden Datuk Faizal Azumu yang sebenarnya berbuat demikian. Azmin ialah ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dan Ketua Bersatu Selangor. Menurut seorang penyokong, Hamzah yang menggunakan nama Encik Richard yang berkicau melalui Twitternya, tim Azmin Ali sedang membayangkan kononnya Hamzah jumpa Anwar. Katanya padahal Azmin dengan Peja yang jumpa Anwar, dia tidak ada jawatan MP, so duk nak parti sendiri. Jangan sampai aku bongkar sampai lingkup terus bersatu. Richard telah melampirkan satu siaran kononnya Hamzah merisik jawatan di pejabat PLO yang dilabelkan sebagai fitnah. Setiausaha Sulit Hamzah Zainuddin Ahmad Ikhwan Fadli juga menafikan desas-desus ketua pembangkang itu sedang merisik jawatan dalam kerajaan. Sebaliknya, Ahmad Ikhwan berkata individu berkenaan bukan Hamzah selain menyifatkan khabar angin itu sebagai fitnah dan peran saraf dewan amatur. Percakaran ini berlaku ekoran laporan media baru-baru ini yang mendakwa pemimpin kanan Bersatu dilihat di pejabat Perdana Menteri. 3 hari yang lalu, muncul sebuah laporan yang mendakwa seorang pemimpin utama Bersatu sering kelihatan di PMO demi kelangsungan politik beberapa pemimpin parti tersebut. Individu berkenaan berjanji akan memberikan lebih banyak sokongan ahli Parlimen Bersatu kepada kerajaan. Setakat ini, 6 ahli Parlimen Bersatu sudah mengisytiharkan sokongan kepada Anwar tanpa keluar dari Bersatu. Ini menyebabkan Bersatu mahu meminda perlembagaan parti. Nombor 4. Ketiadaan beberapa ketua UMNO di peringkat bahagian dalam perjumpaan tertutup bersama Presiden mereka, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Ibu Negara dipercayai berpunca daripada rasa kecewa mereka terhadap keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Beberapa pemimpin bahagian memberitahu mereka tidak berminat untuk mendengar penjelasan daripada Ahmad Zaid. Ahmad Zaid mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua bahagian UMNO bagi memberi penjelasan berhubung keputusan Lembaga Pengampunan terhadap hukuman ke atas Najib. Seramai 145 daripada 191 ketua bahagian menghadirkan diri dalam pertemuan yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur itu, yang menjadikan seramai 46 ketua bahagian tidak menghadirkan diri. Sebelum itu, UMNO menangguhkan Kolokium Pro-Kongres Ekonomi Bumi Putra yang dijadualkan diadakan di WTC Kuala Lumpur pada hujung minggu lalu. Kolokium itu yang dikendalikan Naib Presiden UMNO, Johari Abdul Ghani, sepatutnya dihadiri 2,000 pemimpin UMNO daripada seluruh negara. Penangguhan kolokium itu dibuat bagi memberi laluan kepada mesyuarat khas UMNO yang membincangkan perkembangan politik muktahir, khususnya bersangkutan dengan pengurangan tempoh hukuman terhadap Najib. Sementara itu, Ketua UMNO bahagian Petaling Jaya, Muttalib Abdul Rahim kata dalam perjumpaan tersebut, Ahmad Zaid menyeru ketua-ketua bahagian supaya terus bersama dengannya memperjuangkan keadilan buat Najib. Katanya mereka semua menghormati keputusan yang dibuat Yang di-Pertuan Agong dan akan menggunakan lunas undang-undang bagi membela bekas Perdana Menteri terbabit. Katanya Presiden kata, kita UMNO hormatilah titah tuanku.
kita akan terus istiqamah menjunjung kasih, memperjuangkan keadilan buat Datuk Seri Najib Razak. Semoga di satu masa Datuk Seri Najib akan dapat keadilan yang sewajarnya dan semua yakin. Sampaikan Presiden berkata, sahabat-sahabat sekalian, doakan kita akan berusaha mendapatkan keadilan untuk Datuk Seri Najib. Jelas Mutalif, UMNO menghormati keputusan agung yang mempunyai kuasa mutlak, namun sedia mengenangkan nasib Najib yang banyak berjasa kepada negara. Nombor 3, Setiausaha Agung Veteran UMNO Datuk Mustafa Yaakob berkata, semua pihak dan ahli parti dalam kerajaan perpaduan perlu berlapang dada berkaitan keputusan UMNO mahu meneruskan usaha pembelaan terhadap bekas Presiden parti itu Datuk Seri Najib Razak. Menurutnya, mana-mana pemimpin politik juga diminta tidak mengeluarkan kenyataan biadab, menghasut dan melaga-lagakan kepimpinan parti dalam kerajaan perpaduan berhubung isu pengurangan hukuman ke atas bekas Perdana Menteri itu. Katanya, saya melihat keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO bukan sahaja membuktikan UMNO bersungguh-sungguh membela nasib Najib, tetapi keterbukaan mereka menerima keputusan yang diputuskan Yang di-Pertuan Agong dan Lembaga Pengampunan. Rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong bagi kes Najib ini adalah hak UMNO sebagai parti yang membela nasib bekas Presiden parti dan ia tidak boleh dianggap sebagai bentuk desakan atau tekanan kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebaliknya, ia adalah usaha dan ikhtiar yang perlu dihormati. Beliau mengulas mengenai keputusan mesyuarat MKT UMNO yang bersetuju usaha mendapatkan pembelaan terhadap Najib diteruskan dan dijalankan mengikut lunas undang-undang negara. Selain berpegang pada keputusan Perhimpunan Agung UMNO mengenai pengampunan bekas Perdana Menteri itu. Parti itu dalam kenyataan selepas mesyuarat MKT menegaskan pembelaan terhadap Najib dibuat kerana merasakan bekas Presiden UMNO itu tidak mendapat keadilan seawal proses perbicaraan. UMNO dikatakan akan memulakan kempen tanda tangan bagi merayu kepada Yang di-Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim bagi pengampunan penuh kepada Najib selain berusaha merayu supaya Najib diberikan parol bagi menjalani lebihan hukuman di luar penjara selain hukuman tahanan dalam rumah. Mustafa turut memberi amaran kepada pemimpin politik termasuk pemimpin UMNO supaya tidak celupa, biadab dan menjadi batu api sehingga boleh membakar jabatan yang sudah terjalin antara parti politik dalam kerajaan perpaduan. Katanya tindakan berbalas kenyataan antara pemimpin parti politik dalam kerajaan perpaduan hanya akan mengeruhkan keadaan dan menyukarkan proses penerangan pada ahli parti di akar umbi berhubung isu ini. Katanya bagi veteran UMNO, jangan sampai kami memberikan cadangan supaya UMNO menarik sokongan kepada kerajaan perpaduan jika ada lagi kenyataan biadab seperti yang dibuat oleh bekas pemimpin DAP Tony Puak. Jangan keluarkan pandangan yang menghina UMNO atau seolah-olah mempertikaikan keputusan Lembaga Pengampunan kerana tindakan itu seumpama menghina keputusan Yang di-Pertuan Agong yang jelas satu kesalahan isu 3R, agama, institusi diraja dan kaum. Tony yang juga bekas setiausaha publicity DAP dan ahli Parlimen Petaling Jaya memuat naik beberapa hantaran di Facebook selepas keputusan Lembaga Pengampunan terhadap Najib. Nombor 2. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Ahmad Maslan menafikan dakwaan terdapat usaha menggulingkan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi oleh ketua-ketua bahagian parti itu. Ahmad Maslan berkata, Zahid dan juga Timbalan Perdana Menteri telah berusaha sebaiknya bagi mendapatkan pengampunan penuh terhadap bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak yang sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Katanya tidak benar ada cubaan jatuhkan Zahid. Itu cuma cucukan dari pihak-pihak yang ingin memecah belah ke UMNO. Ahmad Maslan berkata, UMNO kini memberikan tumpuan kepada usaha mendapatkan pengampunan penuh bagi Najib yang masih mempunyai peluang. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Lokman Adam berkata, UMNO akan meneruskan usaha mendapatkan pengampunan diraja untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak dengan membuat rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong yang baru, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bekas Presiden UMNO itu boleh merayu kepada Yang di-Pertuan Agong yang baru, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar jika tidak berpuas hati dengan pengurangan hukuman yang diberikan oleh Lembaga Pengampunan. Anwar berkata proses pengampunan adalah di luar hak prerogatif Perdana Menteri dan Kerajaan. Nombor 1. Sesulit Hamzah Zainuddin, Ahmad Ikhwan Fadli menafikan desas-desus ketua pembangkang itu sedang merisik jawatan dalam kerajaan. Sebaliknya, Ahmad Ikhwan berkata, individu berkenaan bukan Hamzah selain menyifatkan khabar angin itu sebagai fitnah dan perang saraf level amatur. Katanya, fitnah, orang lain merisik, orang lain pula yang difitnah. Perang saraf level amatur, no class. Dia turut menaikkan tangkap layar poster dalam aplikasi WhatsApp yang mendakwa Hamzah berunding di pejabat Perdana Menteri untuk mendapatkan jawatan. Ahad lalu dilaporkan seorang pemimpin utama bersatu sering kelihatan di pejabat Perdana Menteri dan dipercayai melakukan rundingan demi survival beberapa pemimpin tertentu sehingga pemilihan parti. Sumber yang enggan dinamakan itu mendakwa lebih ramai wakil rakyat bersatu dijangka mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setakat ini, 6 ahli Parlimen bersatu telah menyatakan sokongan kepada Anwar, menyebabkan parti itu meminta perlembagaan parti bagi mengelak tindakan sama berulang. Bersatu dijangka mengadakan pemilihan Majlis Pimpinan Tertinggi dan bahagian pada tahun ini selepas menunda selama 18 bulan pada Mei tahun lalu.
Sebelum ini, Hamzah disebut-sebut antara calon utama mengisi kerusi nombor 1 parti jika Tan Sri Muhyiddin Yassin memutuskan untuk tidak bertanding Presiden Parti pada pemilihan akan datang. Pada Perhimpunan Agung tahunan ber-1 November lalu, Muhyiddin mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden Parti. Bagaimanapun, dia mengubah pendirian itu kurang 24 jam selepas diyakinkan isterinya, Noraini Abdul Rahman, untuk kekal menyandang jawatan itu.